Kisah Gadis Bertongkat. Aku Ain, umur dah 30 lebih dah sekarang. Aku nak cerita pengalaman yang berlaku pada diri aku, yang mana pengalaman ni membuatkan aku semakin berpijak pada bumi yang nyata. Aku dilahirkan sebagai seorang OKU, orang kelainan upaya. Tulang kaki aku tak lurus macam orang lain. Ada yang cakap cara aku berjalan macam itik, macam penguin. Walaupun aku memang OKU kaki sejak lahir, selama 20 tahun lebih aku hidup, aku masih boleh bebas berjalan sendiri tanpa perlukan bantuan sesiapa. Boleh naik bas sorang-sorang, pergi tempat belajar, boleh kayuh basikal pergi kelas, pergi beli makanan dan riadah dengan kawan-kawan. Sehinggalah pada usia 23 tahun, aku ditakdirkan jatuh di tempat belajar dan kaki terpaksa bersimen. Lama jugalah. Dan ditakdirkan lepas buka simen tu, aku dah tak kuat macam dulu. Aku terpaksa bergantung pada tongkat. Sampailah sekarang. Kalau nak keluar rumah, aku terpaksa pimpin tangan orang sebab kaki jadi lagi cepat kram dan pinggang aku selalu je macam tersentak tiba-tiba. Aku jadi takut nak jalan sorang-sorang bila dekat luar rumah. Dan aku mula down sebab aku fikir aku akan mula menyusahkan orang lain. Tak macam dulu. Tapi semua tu tak patahkan semangat aku untuk habiskan pengajian ni. Kawan-kawan banyak bantu. Bantu pergi kelas, bantu belikan makanan, bantu untuk jumpa pensyarah. Pendek kata, kawan-kawan memang banyak bantu sepanjang kaki aku bersimen dan bertongkat. Dan Alhamdulillah, aku dah berjaya pegang segulung ijazah. Namun betul lah apa yang dikata. Langit tak selalunya cerah. Ijazah tu bukanlah penjamin untuk kamu dah dapat pekerjaan ya. Lagi-lagi bagi seorang yang pergerakannya terbatas macam aku. Dah berapa banyak tempat dah aku pergi temuduga. Tapi rezeki aku tak ada kat situ. Alasan yang pernah aku terima, kerja ni perlu banyak bergerak. Dan aku hanya mampu tersenyum. Aku akur dan cuba pula nak ubah bidang lain kan. Aku mula ceburi bidang perniagaan secara online. Pada mulanya, aku ngam dengan kerja tu. Sampai jadi ejen, jadi stokis. Walau bagaimanapun, pelbagai dugaan yang dihadapi membuatkan aku jatuh terduduk. Dan aku ambil keputusan untuk berehat seketika. Aku mula suka bersendirian, menyepi dari dunia luar. Aku hidup seperti dalam dunia aku sendiri. Dan sejak dari itu juga, aku mula dekatkan diri dengan dunia permainan perang, game. Dan aku mula dapat kawan baru. Aku jadi happy dan tenang sebab kawan-kawan tak kisah keadaan aku. Dan tak pinggirkan aku walaupun aku ni OKU. Kami berkawan sampai ke dunia nyata. Siap ada yang datang ke rumah lagi. Aku pun dah anggap kawan-kawan aku tu macam kakak dan abang sendiri. Mereka ni suami isteri. Untuk pengetahuan korang, dek kerana aku ni cacat, tak ramai yang sudi berkawan. Selain tu, aku pun tak pernah berharap untuk kenal dengan mana-mana lelaki. Sebab bagi aku, takkan ada yang boleh terima keadaan aku yang tak sempurna ni. Buktinya, sepanjang belajar di universiti pun, tak ada seorang pun lelaki yang memandang aku. Maklumlah kan, jalan pun macam penguin, manalah ada yang sudi dekat. Nak dijadikan cerita, ada satu hari tu aku main game dengan kakak angkat aku tu. Kami bertemu dengan seorang lelaki, aku namakan Zaki. Okay, untuk pengetahuan korang, satu pasukan tu dia ada 4 orang ahli. Kalau kita masuk seorang, berdua atau bertiga, so akan ada pemain yang kita tak kenal dimasukkan dalam pasukan kita untuk cukupkan jadi 4. So berbalik pada cerita tadi, aku macam biasalah bila dalam game, aku akan ikut kakak aku ke mana je dia pergi. Bercakap pun dengan kakak aku tu je lah. Dan tengah-tengah game, Zaki tanya tu, tanya ni, aku biar kakak aku tu je yang jawab. Aku buat date je, tak pun jawab. Aku tak jawab pun sepatah. Sebab malu. Sejujurnya aku memang seorang pemalu. Bukan sikit tapi pemalu yang amat sangat. Lagi-lagi dengan orang yang aku tak kenal. Habis je game, kakak aku ajak Zaki main sama-sama dengan kami. Sejak dari tu, kami bertiga kerap main bersama. Walaupun dah kerap main bersama, aku masih macam dulu. Cakap banyak dengan kakak aku dan suaminya tu je. Rasa malu tu masih menebal. Berpatah-patah Zaki tanya, sepatah je yang aku jawab. Lain pula bila kakak aku yang tanya. Kakak tanya sepatah, berhelai muka surat aku jawab. Dan tanpa disangka, sikap pemalu dan indah tak indah aku pada Zaki tu membuatkan Zaki jatuh hati pada aku. Tapi masa tu aku tak tahu lagi. Permulaan bila aku tahu tu adalah bila dia ajak kawan perempuan dia join kami main sekali. Dan kebetulan masa tu kakak aku tak ada. Mula-mula main sama tu semuanya okey. Tapi entah kenapa keadaan jadi tegang. Bila kawan perempuan dia tu, aku namakan Siti, tiba-tiba tak nak main sama-sama dah. Mungkin marah atau cemburu atau tak selesa sebab Zaki lebihkan aku sepanjang dalam game. So Siti pun keluar grup dan dia mesej Zaki suruh join dia. Dia tak nak main sekali dengan aku. Aku pun pelik lah, bercampur dengan sedikit marah. Apa masalah tak boleh main sekali? Padahal hari-hari si Zaki ni ada dengan aku dan juga kakak aku tu. Aku cakap dekat Zaki, tak apalah awak pergilah main dengan Siti kesayangan awak tu. Saya malas nak gaduh dengan orang. So saya off dulu. Sejak dari itu, aku tak on game selama beberapa hari. Dan hari-hari yang aku lalui, aku mula jadi murung, sedih, kejap-kejap nangis, kejap-kejap termenung. Tak tahulah, tak pasti kenapa dengan aku. Dekat seminggu jugalah baru aku on game balik. On je terus Zaki message, okay? Game ni hanya boleh message bila dua-dua pemain sedang on. Kenapa awak lama tak on? Lama saya tunggu awak. Kenapa nak tunggu saya?
main je lah dengan Siti. Saya tak on sebab tak nak gaduh, tak nak ganggu orang, nak bagi ruang. Tiba-tiba Zaki tanya, awak suka saya ke? Lama aku diam. Tercengang pun ya. Aku tanya diri sendiri, aku suka Zaki ke? Tapi aku tak tahu. Aku cuma jawab, kalau betul saya suka awak sekalipun, saya tak boleh suka awak. Saya ni cacat. Sejak lahir lagi, saya dah cacat. Sebab itu bila kawan awak muncul, saya menghilang. Saya tahu saya akan kalah. Saya tak layak pun untuk sesiapa. Tak mungkin awak akan suka saya dan awak takkan boleh terima siapa saya. Aku tak pernah cerita dekat orang ya, keadaan diri aku, termasuklah dekat Zaki. Hanya kakak aku tadi dengan suami je lah yang tahu. Kemudian Zaki terus potong apa yang aku cakap. Siapa cakap saya tak suka awak? Saya dah lama jatuh hati dekat awak, tapi saya takut nak terus terang dekat awak. Saya takut saya hilang awak. Sebab itu saya fikir baik saya diam, tunggu masa yang sesuai. Tapi bila hari tu awak cakap, mainlah dengan Siti kesayangan awak tu, saya tahu awak cemburu. Saya tahu awak pun ada hati kat saya. Awak cakap awak cacat, tak sempurna. Tak adanya orang sempurna dalam dunia ni, Wak. Saya ikhlas terima awak. Awak boleh terima saya ke? Dan aku terdiam, macam tak percaya. Tapi dalam masa yang sama, hati ni berbunga-bunga. Dan sejak hari tu, makin hari kami makin rapat. Dari game, duk main message pula, makin hari makin sayang sebab dia boleh faham yang aku ni seorang yang pemalu. Dia tak memaksa untuk call, tak memaksa untuk video call. Dia bagi aku ruang dan masa. Aku nampak Zaki ikhlas terima keadaan aku sebab bila aku dah tunjuk keadaan diri aku, sikap dia masih sama macam dulu. Seperti sebelum dia tengok keadaan diri aku yang sebenarnya macam mana. So aku bersyukur sangat. Itulah pengalaman pertama aku mencintai dan dicintai dengan ikhlas. Hari-hari kami lalui dengan penuh bahagia. Biasalah kan orang dah mula bercinta. Dunia ni ibarat kami yang punya. Dah mula bergayut, dah mula video call, tersengih-sengih macam keram busuk bila masing-masing boleh bertentang mata masa video call. Tak perlu sepatah kata pun dah cukup buat kami rasa bahagia. Dan dipendekkan cerita, aku mula bercerita dekat mak aku tentang dia. Mak dengar je cerita aku tanpa ada bantahan ataupun setuju. Mungkin sebab dalam tempoh perkenalan lagi, dan sampai satu hari tu giliran dia pula untuk minta izin dari keluarganya. Hati aku tak keruan. Berdebar, takut, suka, semua bercampur bau. Esoknya dia balik kerja, dia tak terus mesej aku macam biasa. Aku tak fikir bukan-bukan sebab dia ada bagi tahu nak duduk semeja dengan mak dia untuk cakap pasal kami. Dah lewat petangnya baru dia video call aku dan aku mula heran. Heran kenapa dia video call tak tunjuk muka macam sebelum ni. Lepas tu aku cakap lah, awak tak nampak awak. Tapi video tu tak sama, nampak dahi dia je. Tak lama lepas tu, aku dengar bunyi hingus di sedut. Aku mula bertanya, awak okey ke? Awak menangis ke tu? Kenapa ni? Cuba tengok saya. Perlahan-lahan dia halakan kamera ke muka dia. Aku nampak air mata jantan dia dengan hidung yang berair sama. Dia cakap, saya minta maaf banyak-banyak dekat awak. Saya rasa saya dah buat naya dekat awak. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya kesian dekat awak. Sambil nangis-nangis dia ucap ayat tu. Dan kelemahan aku ni, aku tak boleh tengok orang menangis. Automatik aku akan nangis sama. Tapi tak tahu dari mana datangnya kekuatan tu, aku tak nangis. Aku cuma panik tengok dia menangis. Aku tanya elok-elok, kenapa? Kenapa cakap macam tu? Cuba cerita apa yang jadi. Jangan buat saya risau macam ni. Cuba cerita. Mak saya tak setuju saya dengan awak. Tadi balik kerja, saya tunjuk gambar awak dekat mak. Dia cakap, awak akan susahkan hidup saya je. Saya dah pujuk dah mak. Saya cakap, saya boleh jaga awak. Saya ikhlas sayang awak, terima keadaan awak. Tapi mak cakap, aku tak terima. Aku tak setuju. Ingat, syurga dekat bawah tapak kaki aku. Saya minta maaf sangat-sangat. Kalau tahu jadi macam ni, saya tak buat awak jatuh cinta kat saya. Saya minta maaf awak. Dan lagi sekali, tak ada air mata yang keluar dari mata aku. Aku cuma cakap dengan tenang, tak apa Wak, saya faham. Awak tak aniaya saya pun. Bukan salah awak. Salah saya sebab tak berpijak pada bumi yang nyata. Betul lah tu. Mana ada mak yang tak sayangkan anak. Mana ada mak yang sanggup dari kecil jaga, dah besar nak bagi orang lain susahkan. Awak tak payahlah minta maaf. Saya okey. Aku suruh dia balik rumah. Aku pesan dengan dia, jangan sampai gaduh dengan mak dia. Kami pun off panggilan video tu. Dan kemudian barulah aku menangis. Nangis sampai tak tahu macam mana nak luah. Sebab yang aku tahu, aku rasa sakit. Sakit dia tu sakit yang teramat. Dia punya sakit tu sampai kerana aku tengah menaik ni pun aku rasa macam ditikam-tikam, disiat-siat hati aku ni. Korang nak tahu kenapa sakit tu masih menusuk? Walaupun sebenarnya dah bertahun dah peristiwa tu berlaku. Puncanya sebab sakit tu bukan dari sakit putus cinta, tapi sakit dari ayat mak dia yang kau akan susahkan hidup anak aku je. Dan ayat tu melekat di kepala. Sampaikan sehingga kini bila ada lelaki yang nak mendekat dengan aku automatik akan nangis. Menangis sebab ayat tu akan berulang-ulang main dekat dalam kepala dan hati aku ni terus-terusan ditikam. Aku tak tahu macam mana nak buang ayat tu. Aku ni trauma ke? Aku tak minta banyak. Tapi aku nak minta dengan korang, tolonglah doakan supaya makin hari aku makin kuat, makin tenang, makin sihat supaya aku boleh berbakti dekat mak ayah dan orang-orang yang aku sayang. Doakan juga supaya ayat itu aku boleh buang jauh-jauh dari gadis bertongkat.